Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Sebab dia ada kancing. So kalau nak Siapa kencing, tu? Siapa tu? Siapa? Kak Ju, Kak Ju. Mute jap. Saya record. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita sambung pada session yang kedua. Yang ini, okey, this is disclaimer Saya share Hesta punya bukan sebab bagus, bukan sebab apa, tapi sebab kami dah start buat. So disebabkan kita dah start buat, jadi kita nak share lah pada semua so that semua orang boleh alert kat mana yang nak tambah dan kat mana yang kita boleh upgrade. So benda tu macam kita boleh buat the latest version of kita punya HACCP manual. So disebabkan saya ada Hesta punya je, so saya kongsi yang Hesta lah. So disclaimer dia adalah lagi sekali bukan yang bagus ke, bukan yang apa ke, yang perfect ke, tak ada. Tapi kita share sama-sama so that nanti semua orang boleh upgrade masing-masing. Sebab saya tahu ada yang dah nak expired, dah nak procedure dah semula sebab start daripada tahun lepas kalau tak salah saya ke tahun ni dah mula, memang kita kena pakai the latest version. So kalau boleh at least lah elemen-elemen yang dia minta kita tambah tu kita dah start tambah. Okay, yang pertama sekali tadi macam saya cakap, bila kita update version kita, make sure kat sini kita update. Version ni kita update, tarikh kita update. So walaupun macam dia macam ni tau. Okay, apa justifikasi kita nak buat version baru dengan kita hanya macam buat apa isi borang untuk tambah baik yang ni, borang yang ni. Kan? Log pindaan ni kan? Okay. Bila kita nak upgrade kita punya ni, maksudnya kalau pada saya, yang saya nampak bila saya bincang dengan headset team saya, kami akan buat penambahbaikan sekiranya memang lebih daripada kebanyakan pages tu kita terpaksa tukar. Especially bahagian HACCP yang analysis tu, hazard analysis tu. Itu bila kita start upgrade yang tu, update yang tu, saya sarankan tukar version sebab bila kita buat log pindaan, terlalu banyak kita nak tulis kat sini kan. Contohlah, kita kan ada banyak proses. Jadi kalau kita buat log pindaan, nanti terlalu banyak benda yang kita nak kena tambah pindah kat sini. So mengelakkan pening kalau kata kita update kita punya hazard analysis, tak kisahlah raw material ataupun proses, then we upgrade the version. Okay, clear tak? Sebab kalau pada saya, bila terlalu banyak ni sangat, nanti macam keliru, susah nak tengok. Jadi bila kita upgrade version baru, kita akan ada tarikh baru, tapi cumanya kita kena minta pengarah sign barulah. Contoh kalau macam A-Star kan, kita orang dah buat yang tahun lepas, tapi tahun ni kita orang dapat pengarah baru. Jadi nanti saya kena tengok lah, kalau kata lepas ni saya ada update balik, yang ni saya kena tukar lah. Sebab pengarah saya dah bertukar. Okay, jelas saya semua untuk yang ni? Okay, now kita pergi pada latar belakang macam biasa. Profile ni semua macam biasalah. So update katil, so kena update katil, bidang klinikal dan sebagainya lah. Yang ni memang tambahan sajalah. Okay, yang ni kita kena tambah baik juga. Kalau kata ada apa-apa tambahan pengiktirafan ke apa, boleh tambah nama pengarah pun kena tukar. So kaki tangan, bilangan kaki tangan, okay, keluasan dapur. Kalau kata ada dapur yang upgrade ke apa, macam contoh HDK kena pakai yang lama dululah. Nanti bila HDK dah pindah ke dapur baru, dia kena update yang ni. Sebab HDK punya case, sebab dia dah dapat accept, tapi nanti dia akan pindah ke dapur baru. Kemungkinan nanti kena bincang balik dengan Puan Fiona, is it dia kena buat persijingan semula ataupun dia boleh ambil je sistem yang dah ada sebab orang yang sama kan yang buat. Cuma mungkin setup layout yang barulah. Nanti kita akan bincang yang tu untuk ni. So pusingan menu update, bilangan kapasiti hidangan pun kena update. Aktiviti kalau kata yang memang classless lah. Yang centralized tulis centralized, mana-mana yang memang ada aktiviti, so scope semua kita buat macam biasa. Visi, misi, mak nenek ni semua macam biasa. Okay, next. Catat organisasi kalau besar sangat, buatlah lampiran. Saya memang untuk A-Star, kita memang buat lampiran lah sebab kat sini memang tak muat. Kalau kita masuk kejap lagi kecil je. So, catat organisasi hospital buat lampiran, catat organisasi JDS pun kita buat lampiran.
Okey, yang ni yang tadi saya cakap. Kalau siapa yang ingat, ini adalah HACCP team. Okey, kita tengok kat sini. Okey, apa yang kita tambah adalah saya kat sini mungkin ada yang dah buat tapi macam Hesta sebelum ni kita orang tak buat, so kita tambah. So kat sini adalah operasi pembekalan, uh, penyelenggaraan kalibrasi, pembersihan sanitasi, latihan, dokumen dan sebagainya. Dan kita tambah lagi satu section kat sini which is sokongan. Sebab bila kita buat MRM, kan, MRM, kita akan jemput tau orang-orang ni. So, they are like macam indirectly adalah sebenarnya HACCP team kita tapi external. Maksudnya bahagian orang luar yang bagi sokongan pada kita. Contoh macam UKA. UKA memang dia buat persepelan, dia buat pemeriksaan, macam engineering. Engineering memang confirm lah. Apa-apa berkaitan dengan maintenance ke apa memang dengan dia. Penyelia hospital dengan PPK, apa benda, arahan-arahan. Ketujurawat pun sama. Any macam kita punya finding ketidakakuran kat ward ke apa semua kita memang libatkan mereka. Pengurus operasi Redicare memang saya memang panggil sebab anything senang. Sebab kalau kita, memang kita panggil liaison officer, tapi bila kita ada pengurus operasi ni sebenarnya bila kita ada good networking dengan mereka ni senang sikit lah kerja kita sebenarnya. Laju. Sebab dia tahu kita buat benda ni bukan sebab kita nak blame dia ke apa tapi memang kita ada prosedur yang kita kena ikut. So saya advise kalau boleh involvekan dia orang dalam team ni so that senang nanti kita nak mohon apa-apalah. Okay. So kita beralih pada polisi. Polisi ni seperti biasalah. Ini kod polisi keselamatan makanan tu kita apa kita punya rangkuman kita lah. Bersih, selamat, berkualiti. Apa-apalah kalau kata ada yang nak update lagi yang lagi canggih lagi pun tak ada masalah. Yang penting ada polisi. So pelan lantai jabatan yang ni memang kalau ada upgrading maksudnya ada penambahbaikan, tolong upgrade pelan lantai sebab nanti pelan lantai ni memang dia akan tengok. So kalau ada banyak macam kita orang ni kita orang pecah-pecah, sanitasi lain, pekerja lain, bahan mentah lain, sisa lain, makhluk berosak lain. Jadi buat satu-satu. Kalau kata nak sekalikan bubur legend tu kan macam mark tu pun tak ada masalah. Ini terserah pada hospital masing-masing. Next. Okay, ini HACCP team, pasukan HACCP tanggungjawab dan kelayakan. Update lah apa-apa kita punya ni, pengalaman semua. Kalau ada latihan tu, kelayakan kan, dah latihan, update lah tadi. That's why saya cakap, kalau boleh setiap hospital at least seorang mesti dah pergi kursus HACCP. Mesti at least seorang. Kalau kata sekarang belum ada yang pergi lagi, contoh dah tukar-tukar pegawai baru ke apa ke, please at least buat permohonan. Sekurang-kurangnya dah ada ni, buat permohonan pada pengarah hospital ke, minta bajet, dapat bajet, terus boleh pergi. Sebab saya rasa Sirim ada buat tau. Sirim ada buat tapi cuma expensive sikit. Saya tak tahu kalau dalam pandemik dia buat murah sebab tak ada fizikal kan. Tapi cuba cari kursus at least pernah pergi sekali. Khusus yang ni macam kalau Unipack, dia memang buat 3 hari yang berbayar sebab ada exam. Saya tak sure, saya rasa Sirim pun ada kot. So try untuk pergi at least seorang hantar. Macam setiap tahun hantar seorang-seorang, so at least nanti semua dah pergi. Sebab apa? Penting sebab bila kita macam kita kursus macam sekarang ni memang bagus, tapi bila kita pergi kursus yang official yang disediakan oleh pihak-pihak yang memang expert dalam ni, knowledge dia tu lain. So kita akan dapat extra knowledge lagi untuk benda ni lah. Okay, ni semua macam biasa. Saya skip. Okay, ada kawalan dengar. Okay, ni untuk yang sokongan pun kita letak tapi kita buat kelayakan bidang masing-masing lah. Jangan risau, yang ni saya dah masukkan dalam kita punya Google Drive. So siapa nak tengok untuk copy paste ke, untuk apa ke, memang kami bagi. Hashtag insyaAllah kita share. Tak ada masalah. Okay, next. Scope HACCP. Biasalah kita scope sampai premis sahaja. Tapi tak tahulah sebab benda ni sebenarnya selalu menjadi perdebatan. Kenapa sampai premis je? Sebab food tu sampai ke patient dan sebagainya. Tapi sebab kemampuan kita untuk buat kawalan hanyalah di premis saja. So setakat ni untuk HACCP kita memang buat di premis sahaja. Dalam premis lah. So apa-apa benda berkaitan dalam premis je yang kita akan kontrol.
So ni objektif keselamatan kita. Yang ni pun tengok kalau kata ada yang terkini lagi boleh update. Tak ada masalah. Okay, next is bilangan. Yang ni kita masukkan jugalah sebab kita ada sentinel event tu. Kita nak kosong. Okay, next. Okay, ini adalah kategori makanan. Produk kategori. So yang ni apa-apa produk yang korang ada dalam jabatan korang buat. Ada juga yang macam contoh bila kadang masuk tahun baru, update lah, tak nak pakai yang ni lah, kita nak buat lain. Okay, jangan lupa sini kena update. Okay, yang ni memang kena update. So bila pakai, yang ni untuk macam makluman lah sebab dia macam summary. Apa barang yang kita ada kat dalam jabatan kita. Okay. Buatlah semua sampailah pencuci mulut ke apa ke lah. Apa yang ada kat jabatan masing-masing. This one is tertakluk pada hospital masing-masing. Next. Okay, deskripsi produk. Yang ni yang kita cakap tadi. Okay. So, saya bagi contoh 2B, ramuan allergen. So, bila bijirin dengan hasil bijirin ni, kanji semua. Contoh ada nasi, nasi goreng, nasi lemak, bubur, sandwich, kuih muih. So, apa allergi kita ada? Kita ada bijirin, telur dan kalau nak selamat, biasalah lain-lain bahan potensi allergi. Okay. Okay, lepas tu kat sini, kalau kita tengok nombor 3, bahan dan jenis pembungkus. Makanan dia agi kat kontainer, stainless steel, apa semua. Lepas tu kita cakap juga, kita letak dalam tray apa. Lepas tu dihidangkan dalam krokery persediaan. Yang ni kena tulis sebab kalau kita ingat tadi, peralatan tu pun dia nak tengok. Sebab peralatan ni dah direct kepada customer ataupun kepada pesakit. Ni yang tadi yang PH lah apa semua kalau ada. Jenis masakan, jangka hayat berapa? 3 jam. Yang ni yang kita janjikan lah berapa jam kat dalam kita punya dapur, berapa jam dekat ward apa. So arahan pelabelan kita adalah tag diet. Yang ni pun sebab apa dia label macam contoh katalah non spicy ke apa ke. Itulah contoh arahan pelabelan. Ataupun no egg ke, no fish ke, anything. So dia akan buat tag diet tu. Maksudnya dia akan tag, okay, diet ni ada special. Okay, yang ni adakah kawalan dan pengedaran istimewa diperlukan? Okay, bekas makanan dah ditutup dan diedarkan menggunakan pengangkutan troli wad bertutup atau van diet makanan yang dikawal kebersihan. Yang ini untuk ESTA lah. Kawalan allergen pula, okay, maklumat pesakit yang mempunyai alergi akan diterima terus daripada ward melalui pesanan diet. Ini yang saya cakap tadi. Kita, hospital, kita dah tahu pesakit yang mana ada alergi tau. Kan, betul tak? So kat situ kita letak kat sini. Maklumat tu kita dah ada, kawalan kita adalah maklumat pesakit tu kita dah dapat. Jadi terus kita boleh asingkan dia. Itu yang saya bagi tahu dengan Puan Fiona. So Puan Fiona kata, okey kalau dah macam tu kita letak dalam nombor 10 ni. Kawalan dan pengedaran istimewa diperlukan. So kita pengedaran, maksudnya bila kita kata pasal kalau alergi ni, patient yang ada alergi tentang sesuatu, kita dah buat pengasingan sebab kita dah dapat maklumat dia melalui pesanan diet. Jelas tak semua? Yang ni ada soalan tak? Sebab ni yang baru ni, elemen yang baru ni. Ada siapa ada soalan ke? Kalau tak ada saya move seterusnya sebab yang lain-lain tu pun sama. Okay, saya gerak Okay, so ini samalah macam tadi kita bubuh juga. So setiap deskripsi produk tu kita memang bubuh yang nombor 10 ni. Kita tambah yang ini. Okay, so saya terus gerak lah saya laju sikit. Bahan yang dipotong. Okay, kawalan allergen sama. Minuman pun sama. Cuci mulut pun sama. Okay, now kita pergi pada analisis bahaya. Okay, kat sini kita pergi pada analisis hazard bahan mentah. Okay, now kita pergi pertama, contoh je lah, saya bagi contoh ikan. So, okay, untuk yang tak biasa, dia akan kat sini kena tengoklah severity, likelihood ni dia ada dia punya matrix. Kalau siapa yang tak ada nanti notify saya akan masukkan balik dalam kita punya folder drive tu. Siapa yang tak ada notify dalam group ataupun dekat chat ke nanti,
So saya akan ni lah masukkan dalam kita punya ni. Okay, so ni macam biasa dan ini kena tengok dalam kita punya MS 1480219 ni punya likelihood tree, dalam kita punya decision tree tu. Untuk bahagian raw material yang ni. Ya. So saya harap nanti semua boleh belilah the latest version ni. Boleh buka website Malaysia Standard. Memang boleh beli direct. Nanti dia post. Okay. So yang ni kita kena jawablah soalan tu. Yes, yes, no, no. So dia adalah no. So dia bukan sensitive raw material. Sama juga untuk biologi, kimia, fizikal sama. Dan seterusnya kita tambah allergen. Kat sini allergen tu saya tulis exclusion dia adalah kawalan maklumat tempahan diet pesakit dari ward. Maksudnya adalah bila kita berkenaan allergen ni, katalah ada patient yang allergic dengan makanan laut ataupun ikan laut. So kat situ exclusion kita adalah kita dah buat dah. Kawalan kita di peringkat kita adalah kita tak ni. Kita ambil benda tu sebagai kita tolak lah sebab kita dah dapat dah maklumat pesakit. Cuma kat sini tengok langkah kawalan tu kita kena tulis juga sebab apa? Macam contoh HTA kita buat kaedah tempahan diet pesakit backwatcher dan borang manual. Kawalan melalui SOP penerimaan bahan mentah. So daripada SOP tu kita dah kontrol tak matchingkan lah. Ini untuk raw material. Dalam raw material pun kita dah masukkan. Sama juga macam hasilan ikan, sama juga. Memang kita buat kawalan maklumat tempahan diet pesakit. Okey, udang sama semua you all kena tambah tau. Okey, macam ni contoh ayam, dia memang kita consider dia as sensitive raw material sebab kita terima dia pun suhu chill kan. Ada yang terima frozen, ada yang terima chill. So HTA kita terima chill. So kat sinilah kita punya sensitive raw material. Memang dia ada risiko lah. Sama juga untuk biological dan juga kimia. Ni untuk HTA untuk hospital lain, you all kena buat penilaian untuk severity and likelihood ni, matrix dan juga pakai decision tree. Okey, sama juga tambah allergen, sama juga ada kawalan. Okey. Ni semua sama, memang semua kena tambah allergen. Sekejap saya try cari. Ada tak yang memang dimasuk dalam allergen? Sebab dokumen ni kan beratus-ratus. So kita takkan nak tengok satu persatu kan. So kita akan pilih lah yang mana yang ni. Saya rasa untuk bahan mentah itu yang memang kita tulis lah. Nanti kita tengok dekat proses. Proses tu memang akan ada cerita-cerita lain lah. Okey, setakat ni boleh respon tak? Okey tak ke laju sangat? Okey ke semua? Okey Okey, now kita pergi pada analisis bahaya bahan pembungkus. So yang ni kita ada macam kami bahan plastik. So kita ada kontainer makanan, plastik pembungkusan buah potong tu kan dengan plastik cling wrap tu. So yang ni apalah biasalah macam biasa. Dan last kali kita tambah allergen. So yang ni kaedah dia tempahan apa semua dan kawalan melalui setiap SOP khas berkenaan dengan allergen. Macam saya share tadi, setiap SOP tu dia ada khas allergen tu kita follow yang ni. Maksudnya kalau katalah pesakit COVID ada allergic, so dia pakai kontainer plastik kan, bekas plastik kan. So kita ikut SOP yang kita tetapkan pada section tu. Okey. Untuk bahan seramik sama juga kita buat kawalan melalui setiap SOP yang khas tu juga. Untuk yang melamine pun sama juga. Memang stainless steel ke apa kita buat kaedah yang sama. Ya. Okey, now kita beralih pada carta alih analisis hazard. Ini sebab untuk HTA kami memang asingkan untuk beberapa proses tu kita sekalikan. So untuk siapa yang macam baru nak buat manual boleh tengok contoh HTA tapi tak semestinya you all ikut. Boleh tengok dan boleh adapt. Saya serahkan macam tu lah, follow and adapt sebab tak nak macam rigid sangat macam semua kena ikut ni. Tak ada. So kita bagi contoh, you all tengok boleh rasa boleh follow, kalau tak ada nak buat
satu-satu pun boleh, tak ada masalah. Sebab kami tak nak buat, sebab kalau kita ikut proses flow, setiap proses ada penerimaan. So kita tak nak buat penerimaan tu untuk setiap item. So kita sekalikan dia, so kita buat analisis sekali. So kalau kita tengok kat sini, terima bekalan bahan mentah, periksa rekod dan sebagainya. Okey, ada 2. Kalau tak akur, isi borang ketidakakuran bahan mentah, serah pada pembekal, yang ni penyelaras yang buat. Lepas tu so nanti dia akan periksa. Dia ni flow macam biasalah, dia akan periksa, tengok pemilihan, ada penuh spesifikasi. Kalau tak penuhi, isi borang tak ketidakakuran, tolak, buat penggantian balik, terima balik. Bolehlah, tengoklah mana flow yang korang rasa memang ikut flow you all. Macam outsource, kena tengok outsource buat flow macam mana. So ikut flow outsource kat sini. So saya tak boleh letaklah ikut spesifik macam in-house kan. So outsource, you all kena tengok apa flow yang you all boleh buat. So macam timbang, okay, ni ada proses timbang, sahkan penerimaan, so simpan bekalan ataupun tak, kita guna bekalan terus. Okay, lagi satu saya nak pesan, setiap flow chart mesti ada pengesahan daripada ketua jabatan atau ketua unit. Tak kisahlah ketua jabatan ataupun ketua unit kalau boleh memang dia ketua kepada unit tu. Kalau jabatan Datuk Sarjan, ketua jabatan lah. Kalau ketua unit Datuk Sarjan, ketua unit Datuk Sarjan. Sebab apa? Ini memang perlu disahkan oleh orang additional orang lain yang memang tak buat flow ni. Faham tak? Sebab dia apa benda kita buat mesti kita ada pengesahan. Kalau tak ada pengesahan, nanti dia akan bagi non-compliance ataupun sebab maksudnya macam kita tidak disahkan lah. Okay, now kita beralih pada kita punya analisis. Okay, kat sini kita tengok penerimaan bahan mentah, basah dan kering. Bahan utama dan bahan option. Ini contoh Esta. Okay, biologi apa yang ada, kita buat analisis. Okay, kita exclusion sebab kita tak ada kontaminasi. Kita kontaminasi sebenarnya daripada pengendali je. Sebab kita dah terima barang tu pada waktu yang berbeza. So kita buat severity dengan likelihood punya test. So tak signifikan. So kita tengok kawalan kita apa. PRP kita prosedur kawalan bahan mentah, kawalan suhu penerimaan. So kita dah buat dah benda-benda ni. Ni semua yang ni kena record dan sebagainya lah. So tak perlu pergi pada ni sebab dekat sini adalah no. Okay, seterusnya kimia pula. Kimia biasalah pemprosesan, kadang-kadang ada sabun ke apa. So PRP prosedur kawalan bahan kimia dan juga prosedur masa kita buat receiving tu lah. Physical, apalah rambut semua biasanya pencemaran silang daripada pengendali dan masa penerimaan lah. So pemeriksaan visual, PRP prosedur kawalan bahan mentah. Dan ni adalah tambahan allergen. So kita tengok exclusion, pesakit intoleransi ataupun hypersensitif atau alergi, makanan dikenal pasti lebih awal. Lapor sendiri oleh pesakit ataupun ujian klinikal. Yang ini maksudnya pesakit tu sendiri kata, okey saya alergik kepada telur. Jadi saya tak boleh dapat apa-apa makanan daripada telur. Ataupun ujian klinikal memang doktor yang sahkan. Oh dia ni memang bila dia makan dia ada allergic reaction dan sebagainya. Itu memang doktor yang tentu sahkan lah. So risiko yang tu lah. So risiko berlaku dia punya masalah tu lah. Kontaminasi silang maksudnya masa terima tu tiba-tiba terkena pula dengan benda lain yang tak sepatutnya kena pada waktu tu. So itu kita kena jaga. Jadi kat sini SOP yang kita kena patuh, SOP macam penyediaan makanan alergi, penerimaan bahan mentah. So setiap elemen ni ada dah SOP-SOP dia. So you all boleh tengok macam mana method yang you all nak buat. So memang dia dah masuk lah. Kalau macam kita masuk lah. Dalam resipi piawai pun kita nyatakan bahan ni mengandungi produk apa, produk terusu ke, produk apa ke. So nanti kita akan kawal. Okay, jelas yang ni? Okay, now proses penyimpanan pun sama, kami buat lamsam sekali. So kita ada terima, rekod kuantiti bahan makanan apa semua. So kita ada penyimpanan kering, penyimpanan sejuk dan penyimpanan sejuk beku. So daftar stok dalam kad, susun stok ikut FIFO, agih ikut keperluan. Okay, so now
Yang ni untuk penyimpanan sama juga, buat analisis juga macam biasa. Analisis dia satu je sebab flow dia satu. So dia boleh guna pakai untuk semua. So Elegant sama juga macam saya share tadi dan ikut SOP yang sama macam yang tadi kita buat penerimaan. Okay, next. Penyimpanan sejuk kita buat lain. Okay, penyimpanan sejuk apa? Sebab sejuk ada apa? Contoh kalau sejuk ada histamin ke, makanan laut, kadang-kadang kita simpan sejuk sekejap kan, sementara kita nak simpan, nak masak. So kat situ ada SOP dia. Fizikal apa kat situ, pencemaran silang, hadiran makhluk perosak ke dekat tempat tu. So kita apa kawalan kita, PRP dan sebagainya. Elegant kat sini sama macam kat atas juga. Apa SOP-SOP yang kita nak minta patuhi. So seperti kalau kita tengok daripada atas tadi, daripada mula kita buat hazard analysis sampai sekarang ni memang kita dah start masukkan allergen. Ya? Okay, next. Penyimpanan sejuk beku pun sama juga. So saya tak hurailah sebab dia sama ada allergen. Okay, now bijirin, hasil bijirin dan kanji. Ni adalah flow untuk bijirin. So kat sini memang kita tulis penerimaan beras lah, apa benda-benda tu kan. Tapi kita dah rujuk pada proses flow penerimaan ke atas. So dia tak payah buat analisis hazard kat bawah. Sini pun sama, simpanan kita dah buat kat atas. So kita dah tak ada dah. Okay, now kita pergi pada nombor 3. Start dengan nombor 3. Sukat ikut keperluan. Buka pembungkus. Pilih beras, cuci. Lepas tu ada sedia ramuan option. Yang ramuan option pun kita ada. Tapi yang ni saya buat kat bawah. Nanti kita tengok. So yang ni 10A, Rene. Okay, ni adalah prosedur memasak. Jadi sebab memasak kita adalah CCP. Jadi saya terus letak kat situ critical limit saya. Ni contoh boleh buat macam-macam cara. Ini adalah contoh saja daripada H-Star punya team. So ni campur, tumis apa semua. Kita letak nombor kat depan sebab nanti kita senang nak buat analisis kat bawah. So kita tengoklah. Okay, ni sejuk, dingin, semula, bubur lah apa. Kita letak notification kat situ apa. Ni rujuk proses pengagihan pun kat bawah. Ni CCP, coding CCP. Agihan kat bawah. Okay, now kita pergi pada ni. Okay, ni saya bagi contoh untuk bijirin. Yang lain-lain pun diguna aplikasi yang lebih kurang sama. Nanti kita tengok satu contoh protein juga. So, okay, ni biologi apa, tak ada. Okay, kita tengok physical. Physical, bila kita tengok analisis dia, yes. Kan? Ada cross contamination, apa benda semua untuk sukat mengikut keperluan. Sebab masa sukat tu ada manusia, so kadang-kadang ada rambut lah, ada barang lain, tali lah, getah dan sebagainya. So kat situ dia jadi yes. So kita tengok kat situ, apa dia punya penilaian dia, apa kawalan, dan bila last sekali, okay, kita boleh kawal, jadi dia jadi tak lah. So allergen pun sama macam yang kat atas tadi, ujian lapor sendiri ataupun mereka, okay, bila sukat ni sebenarnya dah mula asingkan dah. So kalau patient yang memang dah allergic tu, kita memang sedia dia asing kan. So ada individu yang asing yang kita minta untuk buat ramuan ni, untuk kalau kita contoh kat H-Star lah. Jadi allergen ni semua kita memang eksklusif sebab kita dah ada SOP khas, kawalan khas untuk mereka yang ada allergic ni, disediakan dengan cara yang tak sekali dengan yang biasalah. Okay, next kita pergi pada buka bungkusan. Pun sama juga macam tadi. Biasanya dia akan ada kat fizikal lah. So dia ada allergen juga. Okay, now pilih beras tadilah. Pemilihan macam kimia tak ada kaitan lah. So fizikal, kalau kata macam contoh pilih beras, katalah tempat pilih beras tu sama dekat dengan maybe apa nama? Allahuakbar, tempat cuci ke apa, takut ada sabun ke apa, boleh letak lah. Tapi macam kita kat H-Star, kita dah asingkan, so tak ada apa-apa cross contamination lah. So okay, kat sini sama juga untuk physical dan juga allergen. Cuci dan toast. Sama juga macam saya cakap tadi, macam kita kat H-Star, kita tak ada untuk kimia. Tapi kalau ada tempat yang rasa ada risiko, boleh letak. Biologi ada, physical ada, allergen pun ada. Okay, campur. Campur means kita dah start masak kan. So kita campurkan barang-barang tu, mungkin ada yang macam kita nak gaul dan sebagainya. Ni memang adalah risiko-risiko dia. Sama juga kita ikut SOP yang ditetapkan. Okay, tumis. Kita dah start. Katalah untuk nasi goreng
So kat sini memang kita dah tahu ini adalah memang CCP kita. So inilah kawalan-kawalan yang perlu diambil. Saya rasa ni semua orang pun dah well versed dah maklum dah. Cuma saya share lagi sekali. Mana tahu ada yang baru, yang tak berapa clear. So kita sama-sama share. So kat sini kena letak dia punya critical limit. Ya, critical limit kena letak. So masak sebagainya lah. Kimia kalau ada, execution dia apa. Physical dan juga kita letak allergen. Allergen ni sebenarnya daripada atas memang kita dah tahu dah, kita dah ada pengasingan, cuma kita kena letak sebab dia dah termasuk dalam kita punya HACCP requirement untuk letak analisis di setiap proses. Sama juga ada Rene ni memang masuk sebagai CCP masak kita. Okey. Ni adalah dia punya tu. Dia ada masak Rene ni. Ni kimia, fizikal, allergen, tu goreng. Sama juga biologi, kimia, fizikal dan allergen. Kalau contoh ada buat sejuk dingin macam buat nasi goreng simpan dulu ke apa ke, yang ni memang kena tengok. Sebab boleh ada risiko untuk biologi lah. So control kat sini kita kena make sure ada label, simpan berkala tutup, suhu simpan. Kena letak kat sini. So kimia tak ada. Ni untuk fizikal, biasa SOP dan juga allergen. Panas semula, contoh katalah bubur kita masak awal dan kita buat pemanasan semula, sama juga dia menjadi CCP sebab ada pemanasan semula. So kena ikutlah prosedur-prosedur yang sepatutnya untuk proses masak. Dia macam masak, dia macam panaskan kan, so macam masak balik lah. So ada kimia, fizikal dan allergen. Setiap elemen ni jangan tertinggal. Okay, now pasta ni saya skip lah sebab dia lebih kurang sama. Kita pergi pada protein sebentar. Sebab memang banyak memang akan jadi beratus-ratus. Okay, ni kuih pun saya skip juga sebab proses kuih lebih kurang lah. Cuma dia ada beberapa proses macam kupas kulit. Contoh kupas kulit katalah pisang kan. Dia ada kulit pisang tu kena kupas. So adalah kontrol-kontrol dia. Apa sebab bila kita buka kulit tu dah kontak kena pakai glove ke apa ke. Tu SOP, PRP dia semua kena follow lah. Kimia, fizikal dan allergen. So rendam. Kadang-kadang ada macam nak rendam kacang ke, nak buat apa kuih-kuih kacang ke apa ke kan. Semua kena follow lah. So leceh ataupun kisar, tengok dia punya flow, basuh toast, campur, adun, uli, salut, bentukkan, balut, Rene steam. Ikutlah kaedah memasak tu macam mana, tapi mesti kena follow sebab apa-apa macam Ashtar, kami bila memasak memang dah masuk jadi CCP. Okay, so kita boleh tengoklah kat sini. Holding, apa dia, sebab bila masak kuih kadang-kadang masak lebih awal kan, so kita kena tengoklah, kena follow 3 jam. Kadang macam kita prepare untuk frozen, kita macam masakkan dulu, kita simpan dalam sejuk beku, lepas tu kita panaskan balik ataupun goreng ke sebagainya. Tu kena ikutlah prosedur yang ada kat hospital masing-masing. Potong, mungkin kacang ke kacang pun lebih kurang sama. Saya nak pergi cek protein sekejap Okay, ke kacang ni dia ada nyah beku. Nyah beku ni dia ada ni lah. Macam kadang-kadang ada benda-benda yang kita melibatkan ke kacang yang ada nyah beku. Sekejap saya tengok kat mana ada nyah beku tadi. Ni ada sejuk dingin. So macam contoh kita orang buat dalca kan. Kita dah masak, lepas tu kita frozen kan. Tu esok paginya kita nak guna untuk roti canai kan. So dia ada panas semula. Ni pun ada prosedur dia lah. Kalau tak ada, skip. Tak payah letak. Ini untuk prosedur yang ada sahaja. Kalau tak ada, jangan letak. Nanti kejap lagi dia tanya, nampak sangat kita copy and paste. Clear Kalau boleh jangan, make sure. Saya mohon sangat, semua make sure that all the procedures memang ada kat tempat kita. Apa yang step yang saya cerita ni mesti ada kat tempat kita. Kalau tak ada, jangan ambil. Delete je. Okay, so now kita tengok protein. Biasalah terima ikan ayam, ada makanan dalam tin ni. Contoh kalau kata ada sardin ke apa ke lah. So, and then kita pergi sukat. Macam biasa tadi, penyimpanan yang beku.
buka tin ataupun pembungkusan tadi, penyediaan ramuan option, tumis. Yang ni ada bersih, potong, cuci dan toast, campur. Okey, ada 4 jenis kaedah masak, sama ada steam, goreng, renyah ataupun bakar. So kita tengok, ni dia punya CCP lah. Kita notify kat sini. So ada sejuk dingin, kadang kita ada buat something, kita macam contoh kat sini saya buat nota, sejuk dingin panas semula untuk sambal ikan bilis. Kata kita buat nasi lemak ke apa kan. So kita ada prosedur ni lah. Kalau you all tak ada, jangan letak. Skip je. Terus pada pengagihan. Ni macam biasa sukat tadi saya dah explain. Nyar beku pun sama, kena tengok. Kalau tak ada proses nyar beku, maksudnya guna terus, fresh kan? Tak payah letak nyar beku. Sebab nanti dia macam ni, bila benda tu tak ada, kita letak. Nanti bila dia tengok flow kita, sebenarnya benda tu tak wujud. Tapi kita letak, nanti kat situ ada macam, biasalah ada banyak argument. So kita kalau boleh, kita elakkan argument, kita check betul-betul. Supaya kita tak pening kepala. So tengok ada allergen semua. Buka tin. Sama juga, bersih potong. Sama, cuci toast. Cuci dan toast sama. Tumis. Yang ni tumis sebab dia ada proses masak lain lagi, sebab mungkin dia ada proses dia tumis yang awal lah. So yang ni kita tak letak sebagai CCP dulu. So nanti bila dia dah campur, baru dia start masak. Masa tu baru kami akan masukkan jadi CCP. Contoh macam baru nak tumis bawang ke apa, kita tak jadikanlah dia sebagai CCP lagi. Nanti bila kita dah renyah kuah tu sampai menggelegak tu, baru kita akan ambil temperature lah. Kena faham tu step tu. So dia ada steam, ada goreng, untuk yang berkaitan menggoreng lah. Renyah untuk yang macam menggelegakkan tu. Okay, dan bakar. Bakar masuk kombi lah untuk siapa yang ada combination oven. Contoh kadang-kadang kita macam buat preparation dulu, lepas tu boleh kita masukkan dalam oven kan. So oven tu nanti kita akan ambil suruh masak lepas tu lah. Okay, sejuk dingin beku macam saya cakap tadi, untuk yang ada, yang tak ada keluarkan. Panas semula pun sama, kalau tak ada keluarkan, jangan masukkan. Okay, sayur pun sama. Saya rasa sayur pun saya tak nak ulas sebab kita dah cerita sama. Sekejap saya pergi sampai bawah. So sama je semua. Konsep dia buah. Okay, buah. Sebab buah ni dia tak ada proses masak tau. So kita kena make sure SOP tu kena betul. Kalau kita tengok cuci, dah dicuci. Dia ada kawalan kat sini. Physical tengok ada. So allergen. Penyimpanan sejuk. Contoh sebab buah lepas dipotong, dia akan simpan dalam chiller ke apa sementara nak dihidangkan. Jadi kat situ kita ada critical limit jugalah. Kita kena ada kawalan kat sini. So kimia biasa tak ada, physical, allergen jika ada. Okay, sukat nak guna berapa? Guna 10, guna 5. So kat situ ada juga pengeluaran yang kita nak keluarkan daripada penyimpanan kita tadi, kita kena ada patuh SOP juga. Dan juga kupas tadilah. Dah nak kupas, nak potong apa semua. Ni final step lah. Lepas ni dah tak ada step lain dah. Okay, minuman pun lebih kurang sama. Minuman pun saya tak ulas lah. Sekejap ya. Okay, yang ni adalah pencuci mulut. Kalau ada. Kalau tak ada pencuci mulut, tak ada prepare agar ataupun dadih ke apa, keluarkan step ni. Kalau ada, kita masukkan. Make sure semua yang ada stepnya masuk. Ni cara-cara dia lah, campur semualah. Renyah, tapis, holding, simpan sejuk, potong. Okay, now, ni adalah yang tadi saya tunjukkan. Catat alif penyediaan bahan makanan atau bahan masakan ataupun ramuan option. Sebab kami buat sekali. Sebab contoh kalau kata ada ni contoh A, buka pembungkus. Nanti kat bawah nanti kita ada list. A ni apa? B apa? C apa? D apa? E apa? Sebab dia ada yang contoh rempah. Rempah ada barang-barang macam dia bukan barang utama tapi dia memang perlu ada proses potong dan sebagainya, ada masak macam contoh cili giling ke apa. So kat situ kita ikutlah flow yang mana yang terlibat. Sebab kami memang simplify sebab kami tak nak repeat banyak kali.
So kita tengok sini PR04A, saya letak kat sini garam, serbuk kunyit. So kita tengok nanti relate balik ke atas. Buka bungkusan. Apa yang buka packaging ke apa ke, yang mana yang suitable. So B pula kita buat rempah, serbuk cili, santan, asam jawa, tepung jagung. C daun-daun, ikan bilis ke apa yang perlu ada, nak kopek-kopek, nak pilih, nak apa. D daun kunyit, daun bawang, daun-daun sup ni. Tu tengok kalau ramai option dia sotong ke apa yang perlu disiang-siang, dia apa diuruskan lah. E pula macam bawang, serai, lengkuas, cili merah, cili padi, cili hijau. F step untuk cili kering. G untuk yang ni lah, rempah-rempah kering, belacan kalau ada lah. Belacan rasanya sekarang dah tak ada kan. Udang kering kalau ada. So ini adalah step dia. Yang atas tadi yang ni, kita translate dia jadi hazard analysis dia yang ni. So semua yang kat atas ramai option yang tadi, daripada buat protein, buat nasi, buat apa semua, kita letakkan dekat dalam yang ni untuk ramuan option yang menyokong dia memasak. Jadi tak perlulah repeat banyak kali. Tapi kalau rajin, bolehlah repeat banyak kali. Tapi macam kami dekat Ishtar, kami sekalikan. Maksudnya tak perlu pening kepala buat repeatedly. Tapi make sure, saya nak pesan balik, siapa yang kata nak buat sekali, make sure step yang tak ada, keluarkan. Jangan simpan step tu. Nanti bila dia tanya, kantoi lah kan. Kita tak tengok betul-betul bahagian kita tu, kita hanya ada apa. So samalah, dia kena masukkan juga empat-empat ni. Tak ada pengecualian. Pembungkus pun sama, pemotongan pun sama, pancuh pun ada empat-empat. Lepas tu masak rebus ni, contoh cili, nak buat cili kering tadi, nak buat cili giling kan. So adalah step ni. So ni pun sama kisar. So ni masuk dalam bekas. So dia nak bekas penyimpanan dia tu, kena ada kawalan jugalah. Kena ada analisis juga, sebab takut ada bahaya, risiko bahaya. So penyimpanan dalam chiller macam mana? Okey, ni untuk pengagihan pun kami sekalikan. So diet yang telah siap dimasak, kita buat holding berapa? 2 jam, critical limit kita kurang daripada 3 jam. So diet dimasukkan, plating individu ataupun pukal. So kalau macam contoh in-house, ada dua-dua ni, buat dua-dua. Kalau memang central plating, buat central plating saja. Kalau outsource memang central plating saja, buat central plating saja. Tak perlu ambil dua-dua. So agihan disemak oleh wakil ward, bekas diet dimasukkan ke dalam troli diet ward. So troli tolak ke ward. So inilah dia punya analisis dia. So kita boleh follow sebab di kami, Hashtar, kami ambil holding sebagai CCP kami yang kedua. Jadi kami tandakanlah CCP tu. So memang kena ada dia punya pencegahan ataupun kawalan. Sama juga allergen jangan lupa masuk. Rating pun sama, jangan lupa masuk. Pukal lain, bug lain, troli diet. Ni semua kita masukkanlah. Okay, now ini kita pergi pada ringkasan plan HACCP jabatan. Okay, yang ni dia memang nampak macam kritikal sikit sebab biasanya auditor akan tengok kat sini. So kalau kita tengok kat sini CCP kami lah ni kita ada CCP 1A, ada masak tu ada macam-macam cara. Steam, goreng, rene, bakar, rebus, kita sekalikan. Yang bawah pula untuk sayur kan, kita ada goreng, rene dengan rebus. Kalau bawah ni saya copy dan paste je lah sebab yang ni dekat ruang ni memang sikit je. Langkah pembetulan dengan verifikasi dengan rekod ni berlambak. So kita tengok kat sini bahaya signifikan dia. Inilah yang kita jadikan CCP memang biologi. Jadi height critical kita pakai suhu. Letak suhu berapa. Pemantauan apa kita pantau, suhu berapa. Bagaimana ambil suhu bahagian tengah atau kuah menggunakan probe. Ini kena tulis detail cara you all ambil. Kekerapan setiap hidangan, siapa yang ambil. Kalau PEPM tulis PEPM, kalau ACO tulis ACO, kalau KUP tulis KUP. Inilah siapa yang buat. Langkah pembetulan kalau tak capai. Pertama, kalau tak capai, masak semula. Yang ni kita buat, yang ni Hashtar buat, masak semula. Ulang proses, ambil balik suhu tengah. Kalau capai baru clear. Jika didapati tidak menepati had critical suhu,
makanan akan dibuang. Kalau macam masak pun macam tak ni, mungkin ada beku kat dalam lagi ke apa, buang. Sekiranya perlu, termometer hendaklah diperiksa untuk memastikan termometer itu berfungsi. Pemeriksaan suhu didih dan ais. Ataupun kalau siapa-siapa ada calibration ke apalah. Okey, jika probe termometer tidak berfungsi, pemeriksaan secara visual. Macam saya share tadi, visual tu kan. Kena juga. Contoh ayam, kalau masak macam mana? Kalau ikan, masak macam mana? Warna apa, bentuk macam mana? So, latihan CCE sekiranya perlu bila bagi anggota yang terlibat dalam pemantauan CCP. Yang ni, latihan ni saya rasa memang wajib lah sebab bila dia memantau, dia mesti kena ada ilmu. Sebab takkanlah dia main ikut je. Kenapa suhu tu 70? Tak tahu. Blur. Kenapa kena cucuk kat mana? Tak tahu. Main ambil je mana, kita tak nak macam tu. Jadi siapa yang terlibat tu, macam contoh dekat H-Star kita pakai PPM. PPM tu mesti semua orang kena tahu macam mana nak buat. Okay, next is verifikasi. So pengesahan rekod suhu. Rekod ni adalah cara dia nak verify. Rekod suhu dijalankan oleh siapa? Verifikasi pengesahan ni biasanya dekat SEO, CO atau SEO 1 kali seminggu. Persempelan makanan berdasarkan jadual persempelan. Okey, ni ikut jadual. So persempelan tu memastikan makanan yang kita masak tu memang bebas daripada mikrob lah. Okey, next. Termometer dihantar untuk kalibrasi 1 kali setahun. Yang ni kena ada bukti. Bukti dia adalah satu, mungkin kalau ada stiker dekat termometer tu. Kalau tak ada stiker is kita pakai apa nama benda tu? Sijil kalibrasi. Latihan pun sama. Latihan ni biasanya dia akan buat penilaian ke atas latihan yang dijalankan. So jangan lupa semua orang kena isi borang penilaian latihan. Semua macam contoh ada hospital yang saya audit, dia buat macam summary je, tak boleh. Sebenarnya contoh kalau ada 20 orang, 20-20 kena ada borang penilaian latihan untuk latihan tersebut. Contoh ada 5 latihan, 20 kali 5 ada 100 lah borang yang kena disahkan. Okey, jelas last kali untuk rekod. Ini adalah rekod yang kita perlukan untuk pastikan yang kita punya aktiviti ni tadi ada. Which is yang pertama borang pemantauan CCP, keputusan persempelan, sijil kalibrasi, rekod latihan, dan yang inilah dan apa-apa rekod yang you all rasa you all ada nak letak kat situ, boleh letak. Okey, clear ke yang ni? So dia ada 10 benda yang kita kena letak dalam ringkasan plan hazard ni ataupun hazard plan summary. So kena ada 10-10 elemen ni dan kena patuh, kena ikut. Okey. So sama juga. Okey, ni CCP strategi saya. Sama juga, benda dia lebih kurang sama je. So CCP 2 adalah holding. So kalau kita tengok holding sama juga microbe. Kat sini tadi suhu, ini masa. So ini pun sama, masa 3 jam. So masa macam mana kita ambil? Masa diambil daripada mula siap masak, batch 1 sampailah troli last keluar. So itu adalah time frame bagi H-Star. Bagi tempat lain, you all buat time frame masing-masing. Kekerapan setiap kali waktu agihan, siapa yang buat, ni biasanya kita buat SEO lah ataupun pegawai bilik operasi. So langkah ni, pihak JDS akan membuat panggilan kepada ward yang tak ambil diet. Ni biasalah, ada yang ambil cepat, ada yang ambil lambat. Jadi kita akan buat panggilan siapa yang tak ambil. So sekiranya wakil ward tak ambil diet tu dalam tempoh masa holding kita 3 jam tu, makanan tu kita discard. So edaran memo kepada ward memaklumkan makanan mesti dimakan oleh pesakit dalam tempoh 1 jam ni memang kena buat lah. So kalau yang siapa yang belum ambil lagi boleh buatlah sebab ini adalah salah satu metod untuk kontrol. Kita bagi tahu ward. Siapa yang pakai sistem bulk rasanya ni perlulah. Kalau yang pakai central plating mungkin boleh hantar juga. Tapi macam kita minta bantuan daripada nurses lah untuk make sure that kita punya patient tu makan on time. So ini adalah verifikasi pengesahan rekod tempoh holding dan juga persempelan. Untuk rekod kita ada 2 je, borang CCP dan keputusan persempelan. Okey. Ini macam verifikasi tu, apa yang kita akan buat untuk verifikasi ini lebih kepada perjanjian jabatan apa yang kita declare kita nak buat. Kalau kita tengok kat situ audit dalam, biasa kita buat
untuk macam mengesahkanlah keberkesanan kan. So kita ada juru audit dalam, macam kita-kita ni kita bagi-bagi ikut hospital lah. So kita buat verifikasi harian, berkala dan pemantauan CCP. Yang ni biasanya contoh kalau pegawai operasi yang buat semakan, pegawai lain yang akan pantau borang-borang, rekod-rekod borang mereka tu lah. Audit pelanggan, biasanya macam kita atur lah aktiviti rekod-rekod apa semualah. Mesyuarat kumpulan HACCP, mesyuarat tu mesti kena ada minit mesyuarat. Audit dalam pun sama, kita kena buat sekurang-kurangnya 1 kali setahun. Macam tahun lepas, macam HACCP pun kita tak sempat buat. Jadi kami kalau terima kah, kita akan jawab je lah disebabkan pandemik COVID. Terpaksa lah. Okay, last ni, untuk ni, next is MRM. Semua yang ni lah pihak pengurusan dijalankan sekurang-kurangnya 1 kali setahun, dipengerusikan oleh pihak pengurusan atasan bagi membuktikan komitmen lah. Yang ni boleh macam kami panggil timbalan pengarah hospital. Nak panggil pengarah pun boleh, tak ada masalah. So audit pihak ketiga, yang ni third party audit biasanya dijalankan oleh BKKM. Inilah benda yang kita kena buat. So ni jadual kekerapan verifikasi. Yang ni perjanjian you all lah. Berapa rekod tu berapa kerap nak buat. 1 kali seminggu ke, berapa ke. Yang tu yang kena buat macam summary lah. Macam contoh ni, yang tadi yang kita cerita kat atas tu kita summarizekan balik kat bawah. So ni prerequisite. Just nyatakan je lah apa yang kita buat. Contoh yang prerequisite ni tadi ada 2 kan. Satu kita boleh pakai JMP. Satu lagi boleh macam codex ke apa yang ada lah. Ini kita listkan je apa yang kita ada. Sebab nanti dia akan refer back to our JMP manual. So ni kawalan dokumen. Siapa yang luluskan dokumen, macam mana kemas kini dokumen apa semua, pengedaran dalaman dan salinan luar. So ni lampiran-lampiran lah yang ada. Ni jadual bahan mentah. Kalau boleh update lah yang mana yang paling latest yang tak pakai, boleh keluarkan. So ni semua prosedur standard yang tadi tu ada kat sini, kita orang letak balik. Ni adalah dia punya cara dia digunakan lah. Terima, buang apa semua. Yang ni kita buat prosedur operasi dia, tambahan lah. Sebab kat JMP pun kita masukkan, tapi kita saja masukkan kat sini sebab takut susah nak cari kan, lambat. Jadi kita masukkan terus kat sini, tak nak masukkan pun tak apa. Tu sajalah untuk untuk HACCP. So, ada soalan? Ada soalan tak? Puan Fiza, saya nak tanya. Ya, boleh. Tanya. Sebab dekat audit HACCP kami sebelum ni, untuk CCP2 iaitu holding, tak jadi CCP2 sebab dia kata kami dah ada SOP dan cara untuk holding makanan tu supaya makanan tu dapat dimakan pada masa yang betul. Okay. So dia suruh kami eliminate terus CCP2 tu. So kami ada CCP1 saja iaitu suruh memasak. Okay. Jadi untuk yang seterusnya ni kami nak masukkan balik ke ataupun tunggu ada audit datang kemudian ke macam mana? Okay, dia macam ni. Auditor dia ada justifikasi dia berbeza-beza kan. Jadi kalau pendapat saya, terpulang pada hospital, kalau you all nak maintain, kalau pada saya lah, nak maintain juga, just masukkan je. Tapi maksudnya bila dia, sebab kita ada justifikasi kita kenapa kita buat benda tu. Sebab macam holding tu yang kita rasa macam kita nak control lah, sebab kita takut nanti kejap lagi benda tu tak terkawal ke apa ke, lebih masa ke sebagainya. Tapi mungkin auditor yang datang tu dia berpendapat benda tu tak perlu. Saya serahkan pada Hospital Banting punya team untuk decide. Kalau you all macam masih nak maintain, boleh je masukkan je, tapi benda tu tak jadi CCP, tapi dalam kawalan lah maksudnya. Dia macam ni tau. Saati boleh buat, kejap saya tunjuk contoh. Mungkin dalam kejap. Dalam yang ni, dalam yang kita punya ni, kita tak payah letak lah yang ni. Kita tak payah letak kat sini. Kan? Tapi dekat kita punya flowchart, sekejap, saya tunjuk contoh. Flowchart holding kita tu kita still buat lah. Kan, ni kan ada pengagihan kan ada holding. Tapi tak payahlah letak jadi CCP. Cuma you all buat kat sini control, borang ke apa semua boleh maintain. Tak ada masalah. Tapi tak payah jadikan dia CCP. Faham tak Saati?
Faham. Maksudnya kalau rasa benda tu ada keperluan untuk jabatan kita, tapi auditor yang datang pada waktu tu dia rasa macam benda tu tak boleh tak kita keluarkan. Kita masih pegang benda ni, masih ada holding ni, dan kita ada juga critical limit kita, tapi kita tak jadikan dia CCP. So ni dengan summary kat bawah tu tak perlu letak lah jadi CCP. Macam tu je lah. Dekat dia punya analisis ni pun tak perlu letak dekat sini. Dia cuma kita tulis kat sini critical limit. Kat sini, Tati cuma tambah jadi CL, critical limit. Sebab dia bukan CCP. Okay, jelas? Jelas. Okay, ada soalan lain? Siapa lagi nak tanya? Macam saya cakap awal tadi, ini contoh HSTAR. Tapi hospital lain boleh buat ikut template you all, yang mana you all selesa, dan yang paling penting sekali faham. Mesti kena faham. Kalau tak faham, kena study lagi, cari lagi method yang paling clear dengan kita. Sebab dia faham, bukan orang yang buat manual tu saja faham, tapi semua dalam HACCP team tu mesti faham. Macam mana nak baca, macam mana nak tengok, macam mana nak rujuk, mesti kena macam tu. So bila buat, dia tak boleh buat shot sendiri seorang-seorang. Bila macam contoh saya buat, saya document controller untuk HACCP contoh saya akan bagi tim saya, Puan Haslina, Puan Azila, Puan Suryani, Encik Azhar, diorang akan baca dan diorang akan cross check. Maksudnya bila dibaca, dia akan tengok, Fiza, yang ni tak boleh lah, yang ni kita kena tukar. So semua orang bagi komitmen. Memang buat tu memang, saya faham, kita tak boleh nak buat ramai-ramai kadang-kadang, tapi make sure after dah siap, bagi semua orang baca dan review. So that kita boleh cross the idea. Kena buat macam tu. So that semua yang dalam HACCP team tu faham dan bacalah secara indirectly. Okay, ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, saya ingat kita tamatkan untuk sesi pagi ni dulu. Nanti kita akan come back pukul 2.30 untuk GMP dan juga halal. Okay ke? Okay ke semua?